الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kau apa? Bila? Kata nak tengok muka surat 9. Kita sebab baca hak tauhid habis dah. Kitab Misbah tu saya tak baca sebab depan ni bab tauhid juga. Kita ni muka surat 9 saya baca baru ni. Tengok muka surat 9 sampai tanah apa sampai. Kitab baru lah. Jadi depan dia baca bab sifat 20. Sifat 20 kita baca habis dah. Dalam kitab Misbahul Munir 2-3 tom 4 ni. Ni kitab baru kita nak tengok ambil muka surat 9. Kita baca baru ni. Tengok. Baik ke apa lah? Baik ke apa? Tengok baris nombor 5. Tengok. Dan syarat sampai itu. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Dan syarat Islam itu 4 perkara sampai situ. Qala musannif rahimakumullah. Dan syarat Islam, kita duk mengaji selagi rukun Islam. Lalu ni kita mengaji pula syarat Islam pula. Tiap-tiap perkara dia ada syarat, dia ada rukun. Wudu dia ada syarat wudu, rukun wudu. Haji ada syarat haji, rukun haji. Menikah ada syarat nikah, rukun nikah. Dua-dua benda tu benda penting. Terbentuk sesuatu dengan syarat dan rukun. Tengok. Cumanya dia ni syarat ni benda yang ma yatawaqqafu syai'an. Ma yatawaqqafu syai'in. Kharijan an haqiqatih. Apa maksud syarat? Iaitu terhenti sesuatu atasnya. Apa maksud? Terbentuk sesuatu tu kerana syarat. Tapi dia terkeluar daripada hakikat sesuatu. Itu dipanggil syarat. Tengok. Dan syarat Islam. Islam pun ada syarat dia. Iaitu 4 perkara. Syarat Islam ada 4 perkara. Pertama ni apa syarat Islam ni? Sabar atas segala hukum Allah. Apa maksud sabar dengan segala hukum Allah? Apa saja hukum Allah kena sabar. Dia panggil sabar atas taat. Apa maksud sabar di sini? Tuhan suruh kita bakit pagi-pagi semayang subuh. Hukum Allah wajib kena semayang. Tak semayang beri dosa. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang dijanji pahala atas buat, tinggal dosa. Tu dah panggil hukum dia. Jadi kita bakit semayang kena sabar lah. Kena sabar. Hukum wajib. Tu dia panggil apa? Syarat Islam kena sabar dengan hukum Allah. Dia suruh tutup aurat. Hukum siapa dia? Hukum dia juga. Turunlah Quran.
Maka kena sabarlah, kena sabar, kena bercekuk walaupun panas dari mana pun. Suruh kita di semayang, suruh tunai haji, tunai zakat, semua hukum berat dekat. Jadi kena sabar itu termasuk dalam syarat Islam. Apa saja hukum Allah, sama ada yang wajib tak? Ataupun hukum hak sunat. Yang dituntut putus ataupun tutup tak putus, hak tu semua hukum daripada dia. Tengok. Ataupun hukum dia larang. Dia larang jangan buat maksiat. Kena sabarlah. Sabar atas benda maksiat. Termasuk juga sabar dengan hukum Allah. Dia kata wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Itu dipanggil sabar tak? Kita sabar sebab hukum tak boleh itu. Itu dia panggil tu. Dipanggil apa? Sabar dengan maksiat. Jangan buat. Sebab apa? Kita sabar dengan hukuman dia. Walaupun maksiat tu benar sedap, benar serenuk, tak boleh buat. Itu dia panggil sabar dengan hukum syarat Islam. Banyak lagi lah hukum-hukum Allah. Termasuklah hukum dalam pemerintahan negara yang kita duk puluh selama ni. Hukum kerak tangan, hukum berzina tu kena sabar. Tengok. Tapi tak buat sampai hari ni, tak ikat boleh buat lagi. Tengok gitu nah. Pertamanya syarat Islam, sabar atas segala hukum Allah. Banyaklah dia, sama ada yang suruh atau yang larang hukum dia. Dia larang jangan minum arak, dia larang jangan berjudi, dia larang jangan berzina, dia larang jangan dedah aurat. Semua tu dipanggil hukum belaka, hukum larang. Belah sini pula, hak dia suruh semayang, dia suruh puasa, dia suruh haji, semua tu kena sabar, kena buat. Dipanggil apa tu? Sabar atas hukum Allah, syarat Islam nombor 1. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Keduanya redha. Syarat Islam nombor 2 mendatang lama. Redha ia daripada qada. Apa maksud qada? Ketentuan. Tuhan menentu dah sekian-sekian gini. Hendaklah kita redha, orang panggil pasrah. Redha. Jangan tak puas hati. Tak puas hati tu tak redha. Apa kodok? Sama ada kodok dia beri benda kodok yang buruk. Aksiden kah, mati kah, rumah terbakar kah, meniaga tak laku kah, sakit kah, tu semua kodok dia bagi. Mendatang apa kodok? Ketentuan. Ditentukan oleh apa? Oleh Tuhan yang bersifat dengan iradat. Tentu bila lagi? Dia tentu sejak azali lagi. Lepas tu timur perkara tu, perkara yang dia tentu. Kawan ni cerai, kawan ni aksiden. Tengok sehari-hari. Kawan ni jatuh pakak, kawan ni naik pakak. Siapa menentu tu? Tu dia bagi kodok. Cuma beza dua ya, kodok baik, kodok jahat. Kena hak baik kita segenap kita, kena hak tak molek tak puas hati. Tuhan suruh kodok baik pun kita syukur, kodok jahat pun terima. Baru dipanggil syarat Islam nombor 2. Kodok dua-dua lah. Ada orang bercerai-berai, ada orang menega tok habis modal ribu-ribu. Nak buat genom dia kodok tak retu. Bukan sabit kita tak pandai menega, pusing pergi mari nak jadi pok juga nak buat genom. Kodok dia. Klik-klik di rumah pula bini mati. Anak mati boleh kira bini mati sepuluh gila tu. Dek duk mepai kok dah. Tak boleh duk. Bini mati pada. Jadi mati tu pun kodok ketentuan ada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita baca ayat subuh tu. Sungguhnya engkau Tuhan yang mengkodok, bukan kodok itu ke atas engkau. Bukan ketentuan tu pergi ke Tuhan. Tuhan yang menentukan kita. Itu kita minta tu. Minta Tuhan jauh daripada syarra ma qadai. Tuhan jauhkan kami daripada kodok, ketentuan buruk yang engkau tentukan.
Boleh jadi tubik-tubik kereta dang tepuh dengan kereta mati, patah kaki. Duit hilang sekali tu. Duk dah duit tak ada, baru make BPN. Duit Prihatin Nasional. Tubik-tubik ya, kaki sambung perok. Allah. Tu dia panggil kodok tu, dia panggil. Kodok buruk. Dah lah buat tubik ya, duit Prihatin Nasional COVID-19. Hak tu yang ada apa RM700. Duk pelan dalam kepala nak beli macam-macam ni. Dengan nak bayar gas apa semua. Bawa-bawa sampai mari penyamuk, pium. Allah. Cari sampai sudah tak jumpa. Tu dia panggil kodok jahat, kodok buruk. Tu kita baca doa lah subuh tu. Minta Tuhan jauh daripada syarri ma qad, iaitu daripada kodok jahat, ketentuan yang buruk-buruk. Kita minta lindung tiap-tiap pagi subuh kita baca kodok. Tu dia panggil. Jadi bila mari benda tak molek ke kita, redha tu syarat Islam nombor 2, redha dengan kodok Allah. Ketentuan daripada Allah. Koda pula apa? Koda itu setakat mana? Accident, kodok accident. Koda mana? Patah tekuk. Koda mana? Patah tangan. Koda mana? Patah kaki. Tengoklah. Ada sahabat saya malas maring. Nak mengaji dengan sedia saya di Gerik. Dengar-dengar malas maring, accident mati. Allahu Akbar. Di Gerik. Saya pergi semayang-mayang dia semaring. Tu duduk saya mulai tu dipanggil kodok buruk, accident terbalik. Bukan lalu sekali tu, lalu berapa puluh kali. Tapi Tuhan tulis dah, kodokmu, koda dia mati. Tak belaga, dia sebabah mati tiba. Tengok. Banyak orang dah sembang dengan saya minggu tu mati. Aduh sedih sungguh kawan-kawan saya banyak mati. Baru ni Ustaz Zakir Sungai Ular mati. Sembang seminggu ya dengan saya. Lepas tu dengar apa mati. Aku kata ming dah lah. Kau dekat dengan kita dah weh. Kau dekat lah. Lepas tu duduk tak lama pula Allah kawan saya seorang lagi. Hak duk urus pak saya mengajar di alam. Mati juga. Tak ada sakit apa. Duk dengan kapal pula semalam pula mati lagi. Hak urus saya dia mengajar di Mesir. Jadi bila kita tak bisa tengok muka ni, hati dia berasa nak pergi, tuan-tuan. Kita pergi mengajar, dia mau mengaji. Sebut mati kita berasa sedih. Nak kita pergi juga, jauh pun kita pergi. Jenis tak mengaji ni payahlah sikit. Tengok muka tak biasa, nak suruh kita mengaji, suruh mayat-mayat, suruh apa tak usah lah. Semayang ambil sendiri dia tengok. Kalau musannif rahimakumullah. Ni penyakit ni surah tak mau pergi masjid, tak mau pergi dengan orang masjid, tak terlibat. Bila mati nak suruh semayang macam-macam, payahlah sikit deh. Tengok dia mati ni, dia ikut hati orang. Banyak orang mati tapi hati tak berasa nak pergi, kata. Dia fardu kifayah dia. Kadang-kadang tu orang mayat mati sampai beratus-ratus orang semayang. Sebab apa? Allah tarik hati dia. Sebab tu hidup kita kena jadi orang soleh-soleh, berkawan dengan orang yang baik-baik, insya-Allah dia malu. Tengok saya semayang Ustaz Zakir hari tu sampai 2 kali semayang masjid penuh. Tengok. Sebab ada hadis Nabi kata ma min rajulin muslimin yamut yakumuna ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an syafa'ahumullahu fihi. Nabi sebut tidaklah mati seorang Islam yang mayatnya disemayangkan arba'una rajulan oleh 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'an, yang tidak mensyirikkan akan Allah dengan sesuatu apapun, yang 40 orang mayat ni syafa'ahumullahu fi, mensyafaat oleh Allah ke atasnya, atas jenazah tadi. Tu yang kita kalau orang semayang 40 pun Nabi kata dapat syafaat dah, diringankan azab dah. Ini kan pula ke 400, 4,000, 40,000 orang semayang. Tu dia panggil kita kena buat baik dengan orang masjid, orang surau, rajin masjid, insya-Allah Allah tarik hati kita. Semayang-mayang. Sebab ada hadis Nabi ya, 40 orang atau lebih
dia dapat syafaat pada jenazah. Nikah semayang 4 orang, 5 orang sedih lah sikit. Masa makan roti canai berpuluh-puluh orang di kedai. Tak gitu. Masa makan di kedai dengan kita 3 meja, 4 meja, 5, 16 orang. Masa kita mati semayang banyak 4 orang. Teruk lah tu. Masa makan kedarah ramai. Kita buat kuning menikah, makan lemu sampai 10, 2 ekor, beribu orang mari. Hari kita mati, semayang banyak 10 orang. Jeng. Tengok deh. Sebab ada hadis Nabi sebut kalau 40 orang lebih insya-Allah dapat syafaat. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kita. Tu yang kita buat budak kau nunu panggil budak-budak pondok tu. Bila panggil budak pondok mari, kita pun berilah minyak kereta ke demo. Bukan kita bayar duit semayang banyak tu. Semayang bukan boleh bayar, satu takbir tak ada harga. Doa dia tak ada harga. Harga kita beri nilai. Apa dia? Nilai minyak kereta dia mari juh tu. Sebab kita nak beri dengar hadis Nabi royak ni. Arba'una rajulan ni. Harap orang kampung kita tak cukup. Maka kita pun berilah budak-budak. Ada setengah orang tak boleh. Tak boleh beri. Ni bingung sampai tarat tu. Orang buat reti lah. Tu yang dia panggil pondok-pondok mari tu. Budak pondok ni duk mengaji sedia. Demo ni duduk bawah tok guru. La yusyrikuna billahi syai'an, tak mensyirik insya-Allah. Sebab duk mengaji sedia tok guru hajar bab tauhid, bab fiqh, bab apa sedia. Kalau dia mau mari sampai 60 orang, kenalah dengan hadis Nabi ya. Ni nak beri RM50 minyak kereta apa tak boleh. Semayang tak boleh bayar. Bukan bayar semayang, sebab nak ambil beri ramai tu. Ni kedekut pek. Yang makan kedarah putih canai pun kedai boleh. Pok mati terkakang di situ. Harap kau anak semayang tak kerti. Lepas tu harap orang kampung pun ada lah, tapi kan pre-pre, tak cukup modal. Maka kita pun panggil tafih, panggil pondok beramai. Sebab apa? Sebab ada hadis kalau 40 orang lebih dapat syafaat kemayang. Apa sangat mulai heran beri minyak kereta ke demo? Ingatlah sebagai sedekah. Ni dak buat undang-undang terus. Tak boleh semayang banyak tak bayar upah. Bukan bayar upah semayang. Aku gerang semua cari kayu cabang kejam masuk ke pecah. Bodoh sampai tarat tu anak semua tu. Nak tolong tanpa kepok kita. Orang mari faham lah budak pondok bukan mengaji. Ada duit dia mah. Dia mau nak mengaji. Naik bank mari. Kita minta supaya apa? Dia mau tolong kita tu. Kita tolonglah banyak kita. Tu pun bukan bunyi pula. Tak boleh. Sebab bayar. Bukan bayar hak tu. Kita fikir waktu itulah kita nak buat kebajikan. Dan ada hadis Nabi kata kalau 40 orang dapat syafaat. Ingatlah umur kau cara tak punya cakap bodoh mengaji dah ni. Seorang tak boleh bayar. Bukan bayar semayang. Minyak kereta dia pun. Tengok kita. Kalau musannaf rahimahullah. Kalau mengaji bodoh juga tak jadi kerja semualah. Tak kerja. Habis. Nombor 2-nya, redha ia daripada qada Allah. Ingat. Apa dia ni syarat Islam nombor 2? Kena redha dengan ketentuan Allah. Benar-benar yang mari kena qada buruk, sakit, mati, demam, cedera parah, aksiden, rumah terbakar, barang hilang, tu dipanggil qada Tuhan yang qada buruk yang ditentu oleh Allah. Tengok. Maka kena apa? Kena redha, kena terima. Syarat Islam nombor 2. Kalau musannaf rahimahullah. Yang ketiganya apa? Syarat Islam. Apa dia? Mengikut akan firman Allah Ta'ala. Tu syarat Islam nombor 3. Rukun Islam kita reti mengucap kalimah syahadah. Semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah. Tu rukun syarat. Dua-dua ni kena ada. Syarat nombor 3 menatang lama. Tengok. Mengikut akan firman Allah. Tu Islam. Apa maksud firman Allah? Ayat Quran tu. Perintah Allah tu. Kena turut hukum hakam dalam Quran tu. Nabi kata apa? Ala innaha satakunu fitnah.
Nabi kata awas, selagi akan berlaku huru hara yang besar. Nabi royak siap dah. Sataku tu fi'il mudhari', huruf sin tu. Benda yang ke depan, orang putih panggil present tense. Dia ada past tense, present tense. Kita mengaji orang putih dah itu. Kalau kata tomorrow tu dia present tense. Kalau yesterday past tense. Cikgu dah ajar aku dah. Betul tak tahu. Kalau kata ayat yesterday, kita mesti bubuh benda yang past tense. Tengok. Macam Arab pun ngaji gitulah. Kalau ada huruf sin dia ada tanda-tanda dia. Menunjukkan kata benda akan berlaku. Berlaku nanti apa? Huru hara kacau bilau. Sahabat Nabi tanya Nabi, iaitu Sayyidina Ali. Qultu mal makhraju minha. Maka kata aku, yakni Sayyidina Ali, mal makhraju minha. Apa jalannya nak keluar daripada fitnah? Jadi bila berlaku huru-hara akhir zaman ni huru-hara ni. Serabut kau ni kacau bilau gini. Ni. Mu pergi surat sini, aku surat sini, mu nak jatuh kulit jatuh ni dipanggil huru-hara. Tak cukup pucuk. Perang sana bergaduh sini, mu sama aku perang bom tu dipanggil huru-hara. Kacau bilau, fitnah. Tak tu pucuk. Sahabat tanya Nabi, mal makhraju minha. Maka apa jalannya nak terbit daripada fitnah ni? Nabi sebut kata apa? Kitabullah, Quran. Tengok ni firman Allah. Nabi kata kembali kamu kepada Quran. Rujuk tengok Quran. Quran hajar macam mana? Kita duk faham Quran ni royak bab semayang, bab puasa, bab haji, bab zakat. Pusing tu dah. Quran royak semua. Sampai ulama fiqh buat hukum. Kalau orang bini, tok laki nak cerai bini. Jadi tok laki ni dia buat taklik. Taklik lah. Dia buat sangkut, orang panggil. Faham pasal kita mudah. Sangkut dengan satu perkara. Dia kata kena. Hei Timah. Contohnya bini nama Timah. Hei Timah. Kalau mu tak boleh ambil isi langit, 7 lapis langit, 7 lapis langit bumi, barang antara keduanya letak tah ribamu, jatuh talak. Bini nak buat kena. Bini kata abang aku jadi gila. Makan pi kuda ke minum samsu. Tok akhir aku ni minum samsu dah kali. Jadi mabuk satu tu. Dia suruh ambil 7 isi langit tu. Lepas tu 7 isi bumi. Barang antara kedua tak tahibah. Kalau tak buat gitu jatuh talak. Bini nak mepeh kata lu apa. Nak royak ke tak? Kalau dia tak buat jatuh talak. Jadi hukum ada. Hukum ada. Orang Tina kalau cerdik dia pergi ambil Quran tu. Ambil Quran tak tahibah. Tak jatuh talak. Sebab apa? Dalam Quran tu dia royak segala isi 7 tala langit, segala isi 7 tala bumi dan barang antara keduanya. Selesai masalah. Jadi kita dok faham Quran ni royak bab sembahyang, puasa, haji. Dah. Ni yang Melayu kita bengong ni. Politik tak ada dalam Islam. Perak luku kepala. Dalam Quran royak semua, dak royak tak? Sekelek haluh boleh royak. Ini kan pemerintahan politik lagi lah royak. Tapi oleh kerana kita dibodohkan oleh orang yang bodoh, kita pun bodoh lah. Pakak pegang kata tak ada politik Islam ni, politik ni dunia ya. Loko kepala. Dalam Quran ada belakang macam tadi tu. Tengoklah Quran. Nabi kata apa? Kitabullah. Ni firman Allah ni. Yakni kembali kamu pada kitab Allah. Tengok. Nabi kata dalam Quran, Nabi kata apa? Man tarakahu min Nabi kata? Nabi kata fihi naba'u ma qablakum.
Fihi, di dalamnya, dalam Quran menganui nabak ni kisah orang terdahulu daripada kamu. Sebelum kita ni ada kisah dalam Quran lah. Kisah Namrud, kisah Fir'aun, kisah Habil dan Qabil, kisah syurga, kisah neraka, kisah iblis, kisah Iskandar Zulkarnain, kisah Ya'juj wa Ma'juj. Semua ada kisah-kisah. Kisah orang jahat, kisah orang baik, kisah orang kena tipu, kisah penyambung, kisah pemimpin. Ada pemimpin zalim, ada pemimpin fasik. Cerita belakalah Quran. Tu dia kata, kita kena ikut Quran. Wa khabaru ma ba'dakum. Wa khabaru, dan perkhabaran apa yang datang kemudian daripada kamu. Apa yang berlaku lepas pada kita pun dia royak. Baik depan. Kita tu sekat hari ni 3 jam yang lalu, 1 hari yang lalu YouTube tulis Anwar menghadap agung tu apa tu persidangan raja-raja tidak menjadikan darurat. Sekat je 1 jam yang lalu, 30 minit yang lalu. Hak esok tu esok, hak lusa, hak tulak, hak tahun depan tak tu. Tapi Quran tahu. Quran cerita siap dalam Quran. Dia royak bab kiamat. Dia royak bab huru-hara kiamat. Siapa masuk neraka, siapa masuk syurga. Jadi Quran royak benar balik depan. Dia royak benar balik belakang. Tu hebat Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi lagi dok lagi, tapi Quran royak dah. La uqsimu biyaumil qiyamah, tak ada siapa boleh menafikan akan berlaku hari kiamat. Hari kiamat jadi ini dok lagi, Quran royak dah. Jadi canggihlah Quran. Canggih secanggih-canggihnya. Tapi kita Melayu tak mau turut Quran, lawan berasa. Menyebab jadi hina kita Melayu hari ini ni kerana meninggal Quran. Tanya lagi lah hadis Nabi bab Quran ni, tengok. Qala musannif rahimakumullah. Ketiganya mengikut akan firman Allah. Syarat Islam nombor 3, kena ikut ayat Quran. Yakni firman Allah, jangan lawan. Wa hukmul ma bainakum, wa hukmul, dan hukum ma bainakum, apa yang terjadi di antara kamu. Dalam Quran ayat hukum macam ni, kawan ni fitnah kawan ni kena buat gini, kawan ni buat gini, kawan ni hukum dia macam ni, kawan ni tungguk kawan ni hukum dia macam ni, kawan ni mencuri hukum macam ni, kawan ni menyamuk, macam-macam hukum diroyak dalam Quran. Jadi Quran hebat tak? Hebat lah. Jangan duduk lawan tak ketahuan. Tengok. Ketiga mendatang apa lama? Syarat Islam mengikut akan firman Allah Ta'ala. Ingatlah, bila sebut Quran tu tak ada siapa boleh lawan. Tak ada siapa boleh lawan. Kitab lain ulama demo boleh besok. Injil, Zabur, Taurat semua dah dipesongkan oleh alim ulama demo. Quran dipelihara oleh Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum. Allah royak siaplah Quran. Dan jika kamu semua ragu-ragu dengan apa yang kami datangkan, fi raibim mimma nazzalna, yang kami turunkan, ala abdina, ke atas hamba kami, yakni Nabi Muhammad, Allah turun Quran, fa'tu bi suratin min misli, Allah cabar suruh buat satu surah yang setanding dengan Quran. Orang kafir tak boleh buat. Wad'u syuhada'akum, Allah kata bukan sekat tu, bawa mari pakar-pakar bahasa, orang bijak pandai kamu, penolong-penolong kamu,
sila buat surah yang boleh tanding Quran. In kuntum shadiqin. Kalau kamu orang benar. Nak ayat Quran hebat. Quran hebat. Nak lembang dah tu. Nak tunggu bank kan nak tu. Ni ada tulis sini ni. Ustaz sila beri laluan kepada bank. Sekali saya silap sekali tak baca dengan surat. Kan nak jalan tu. Tak apa dah. Jalan tu nak bank pun bank. Nak bank. Dah. Jalan tu tak apa dah. Tengok qala musannif rahimakumullah. Gitu. Kalau ban jadi bukti panjang sangat deh. Tak jadi gino tak boleh. Gitu. Tengok. Yang ketiganya mengikut akan firman Allah Ta'ala. Ingat nah, bila sebut Quran jangan batah. Hebat dalam mana Quran? Kita pegang Quran tu tak ada ismayang haram. Ingat ke? Haram. Kita ambil Quran pergi buang tempat-tempat yang cemar-cemar macam lokal, tempat orang mudah. Kapi tu. Tu mulianya Quran. Tempat letak Quran tu. Bukannya Quran lagi, tempat letak Quran. Kita tak ada ismayang, pergi pegang tempat letak Quran. Haram. Dia kena ada ismayang. Kecuali rak tu, rak yang campur dengan buku lain ada Quran. Hak tu tak apa. Tapi rak memang khas untuk Quran, kita pegang, dia kira pegang benda jadi haram, tak ada ismayang. Tu boleh. Kulit Quran tu, kulit tu. Tiba-tiba lekang jatuh situ. Selagi kita panggil apa tu? Kulit Quran. Kita tak ada ismayang, pegang. Haram. Allahu Akbar. Mulia Quran sampai tara tu. Tapi sebab apa kita orang Melayu ni tak mau ikut Quran sampai ke sudah. Bila kita goyak ayat Quran itu nak politik itu. Buatlah. Hak bingung pasal ni apa pening. Kita kata ini sungguh-sungguh ni, ini cobaan. Kita kata ini betul-betul cobaan. Apa ya lah. Lain pada luku kepala. Kita kata dah ini ayat Quran, hadis Nabi, Quran ayat. Nak politik belakang lo. Buatlah. Dia jadi gitu. Ini betul-betul cobaan. Jadi gini. Ini balanya tengok. Kalau ikut Quran Melayu kita ni mulia lah. Kita Melayu mulia ni kerana Islam, bukan sabit Melayu kita tu. Tidak kita hina daripada orang asli ni. Sebab Allah memuliakan kita sebab kita ada Islam lah. Tidak tak pakai duit kita ni. Tak tahu. Kerana Islam lah Allah memuliakan akan Sayyidina Khalid ibn Walid, panglima perang terkenal yang mengalahkan tentera Rasulullah dalam perang Uhud. Ni. Bila Khalid masuk Islam, Allah muliakan dia. Tengok. Sayyidina Umar Khattab. Orang macam mana? Juara Gusti dia. World Wrestling Champion. Kalau ni. Juara Gusti. Bila masuk Islam, Allah muliakan dia dengan Islam sampai Nabi jamin masuk surga. Tuan-tuan ni, jadi kita Melayu ni sebab apa? Sebab hebat. Sebab silat puluk Kerana kita ada silat puluk. Nak heran apa silat puluk? Kerana Melayu ada tengkolok. Tengkolok pun hanyut. Sebab Melayu ada lemang. Lemang tak ada. Melayu mulia kerana Islam yang Allah bubuh di bahasa Melayu. Jadi kita ni dikenal oleh Allah sebagai orang Melayu yang dikenal di dunia. Kenapa? Kerana Islam kita. Tapi Islam pula kena ada panduan dia, yakni Quran. Yang silap kita ni, kita Melayu panduan datang lain. Ni pening. Dia waktu wasiat dah, yakni Quran. Tengok qala musannif rahimakumullah. Gitu. Syarat nombor 4. Tengok. Mengikut akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak nombor 4 syarat Islam iaitu ikut hadis Nabi. Dia dua hukum satu Quran, satu hadis. Ada Quran menghurai ayat Quran. Ada Quran
dihurai oleh hadis. Kita tidak tak faham. Nabi yang memahamkan kita akan ayat Quran tu. Sebab tu kena ada Nabi. Ada dalam Quran ni dia royak perkara pokok ya. Yang nak jurih hurai Nabi Muhammad. Ada Quran dia suruh sembahyang saja. Nak sembahyang macam mana? Duduk antara sujud tahiyat, nak tunjuk tangan, nak duduk tawarruk, nak duduk iftirah. Bukan dia royak dalam Quran. Dia royak sembahyang, aqimus solat. Boleh buat tak? Tak boleh. Dia hantar Rasulullah hajar kita cara takbir macam mana, cara duduk macam mana, cara sujud macam mana, cara sujud sahwi macam mana. Maka kena pakai dua-dua, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil syarat Islam. 4 butir ni, tuan-tuan. Nah, tengok. Keempat, mengikut akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut hadis Nabi. Banyaklah. Banyak tak? Banyak. Dalam Quran dia royak banyak perkara pokok ya. Lepas tu hadis Nabi lah banyak. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi khalifah. Pemimpin. Mentakbir akan alam. Nak takbir kok mana? Nabi mari hajar. Takbir manusia mengikut agama. Baru kena. Dia royak itu ya. Maka Nabi lah hajar. Takbir macam Nabi hajar. Takbir entah apa? Takbir manusia ikut agama. Ada haram, ada halal, ada makruh, ada sunat, ada haruh. Bukan takbir supaya lemu kambing. Kalau ikut sakat nak takbir ni, bapak kambing tu dengan tanduk besar, tambah kambing bo ni, berat saja 100 kilo. Dia boleh kerabat ibu saja. 40 ekor ibu dia sekor. Tapi boleh tak dia takbir kandang? Dia pandai takbir kandang tak? Tak boleh, berselerok tabak dia pun. Maka kambing ini mesti dipandu oleh penggembala kambing. Nak terbit waktu bila, nak makan tak mana, rupuk mana boleh makan. Walau bapak kambing tu hebat, tanduk bekok. Tu bapak kambing. Kalau kita manusia lah, Allah beri badan kemah, otak cerdik. Boleh tak takbir diri dengan otak? Tak boleh. Akal mesti dipandu oleh kita, yakni Quran. Hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni haram, hak ni salah. Hak ni moderat, hak ni dak, hak ni Islam lara, hak ni murtad, hak ni kafir, hak ni fasik. Sakat kita barang dia tak boleh. Kita mesti dipandu oleh Quran. Dipandu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru selesai. Sakat pandai otak kita, mu kata gini, ku kata gini. Macam kita Malaysia gini lah. Kalau pakai otak lah, kawan ni sedap Tengku Rozali, kawan ni sedap Anwar, kawan ni sedap Muhyiddin. Tak itu. Pusing pergi mari, hak mana sedap. Lah kali Ustaz Zamri jadi Perdana Menteri, tak pasal-pasal. Sebab otak kita, penyokong Muhyiddin banyak. Yang sokong Anwar pun ada. Yang sokong Dato' Najib pun ada. Yang sokong Zahid Hamidi pun ada. Sebab otak manusia tu baru 5 pemimpin. Nak takbir kena. Kena ada seorang lagi di atas, nama dia Sultan. Baru kena. Tidak aku nak geng ni, kawan ni naik, kawan ni belakang. Sampai ke bila tak selesai. Musuh nama, aku suah nama, musuh nama, aku suah nama. Kita habis selesai kawan ni, esok kawan ni buat apa? Jatuh. Maka di bawah menteri kena ada agam seorang. Kau tu ada. Agam pun tak lewat usaha seorang, dia kena ada mesyuarat dia. Nampak lagi? Tu negara ini manusia mesti dipandu oleh Allah. Dan juga dipandu nak tunjuk yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita ini nak pandu dengan otak sendiri, bercabar habis, berselewak tak. Berselewak tak habis. Al-Musannif rahimakumullah. Kita dah tengok dia mula hantar nama pergi ke Agung tu. Berapa hari serabut tak ada dah. Saya tengok TV di rumah Pak Mertua saya ni. Tak puas hati, klik buka di rumah pula TV. Kok nama kita ada, tak ada nama kita.
Aduh kata tak suka hati tengok klik sana pula dok suruh nama. Nama siapa dia? Kok nama timur tak timur sampai sudah. Nama demo nu pun tak tahu, nama kita pun tak tahu. Pakat dok kenying saja. Tu nak kata sebab apa? Sebab manusia kalau pakai takbir sendiri dia sedap kawan ni sedap gini. Maka dia mesti ada panduan daripada atas. Tu pentadbir dah. Sistem demokrasi. Ini kan kita nak takbir dunia, hidup dalam dunia ni mesti ada panduan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai otak kita lah. Nabi tak ayat kata tak turun hukum. Sembahyang subuh ikut suka. Faham tak? Ataupun menghadap kita sembahyang menghadap kiblat lah ni. Islam wajibkan kita menghadap kiblat. Menghadap kok lain tak sah. Lepas tu kalau lah tak turun Nabi royak atau ayat Quran turun, semayang sudah. Azan kata aku rasa sedap kok ni lah. Abang Sopi kata aku sedap kok ni. Lepas tu kawan kata aku sedap ni. Jadi bercabar habis. Uduh lah. Tu nak ayat kata kena kita dipandu oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti saya kata tu lah tuan-tuan. Kalau musannaf rahimakumullah, ketahui olehmu akan bahwasanya yang binasakan Islam itu amat banyak. Nak royak pula bab apa ni? Bila kita ada Islam, kena royak juga benda yang menjahannamkan Islam tu, yakni murtad. Banyak sangat gini murtad dalam kitab royak, perkara-perkara yang boleh menunjukkan la ilaha illallah daripada seseorang. Berarti saya kata dulu, ketahui olehmu akan bahawasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihnahu fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.